Di kedai sebuah kedai pakaian lelaki, seorang pengurus pusat membeli belah memiliki 3 ruang untuk disewakan, semuanya bersebelahan. Seorang calon penyewa muncul dan mengatakan ingin menyewa ruang paling kiri untuk kedai pakaian lelaki. "Itu bagus," kata pengurus tersebut. "Anda akan diberikan papan perniagaan percuma. Apa yang ingin Anda tulis pada papan perniagaan tersebut?" "Pakaian lelaki," kata lelaki tersebut. Kemudian datang seorang lelaki yang lain yang berhajat untuk menyewa ruang kedai yang paling kanan. Ketika ditanya, lelaki tersebut mengatakan ia ingin pakaian lelaki pada papan perniagaannya. Pengurus mengatakan kepadanya bahawa kedai yang sebelah kiri akan memiliki papan perniagaan yang sama. "Tidak masalah," kata lelaki tersebut. Akhirnya orang ketiga datang untuk menyewa ruang tengah. Pengurus agak gusar kerana orang ini juga memiliki kedai pakaian lelaki. Dengan hati-hati pengurus meminta orang ketiga apa yang dia inginkan untuk ditulis pada papan perniagaannya. Orang itu menjawab, "Pintu masuk." Harta karun Pak Pandir. Setelah berbulan lamanya mencari harta karun di belakang rumahnya, akhirnya Pak Pandir berjaya menemukan jongkong emas seberat 15 kg yang tertanam di bawah jamban rumah jirannya. Dengan penuh rasa gembira, Pak Pandir membawa pulang emas tersebut. Sampai di rumah, tiba-tiba Pak Pandir merasa bimbang kalau sahabat baiknya Luncai mengetahui tentang harta yang dijumpai-nya. Pasti Luncai akan mengambil emas itu. Hasil buah fikiran itiknya, Pak Pandir mendapat idea untuk menanam emas itu di taman permainan kanak-kanak di pekan berhampiran tempat tinggalnya. Pak Pandir menggali lubang yang besar untuk memasukkan harta karunnya itu. Setelah selesai menimbus harta karunnya, bimbang hartanya diketahui orang, dia pun meletakkan papan tanda bertulis, "Di sini tiada harta karun Pak Pandir." Lega hatinya, Pak Pandir pun pulang dengan perasaan gembira. Malam itu sedang Luncai di dalam perjalanan untuk mencuri duit di masjid berhampiran, dia nampak papan tanda Pak Pandir. Apalagi, dia pun terus mengorek tanah dan mendapatkan emas yang tersimpan di situ. Bimbang perbuatannya diketahui Pak Pandir. Untuk cover line, Luncai mengingus semula lubang tersebut dan meletakkan satu lagi papan tanda bertulis, "Bukan Luncai yang ambil." Nak cerita pun malas. Pada masa dahulu, ada sebuah kampung di mana sebuah rakyatnya amat rajin belaka. Tidak ada yang malas. Jadi, pada suatu hari, rajanya membuat pengumuman hendak mencari seorang yang malas. Semasa perhimpunan itu, adalah seorang lelaki mengaku katanya, "Patih adalah yang paling malas." Raja pun bertanya, "Apa tahap malas tuan hamba?" Lalu jawab lelaki tersebut, "Kalau patih hendak makan, ada orang yang suapkan patih." Tiba-tiba datang seorang lelaki lagi lalu berkata, "Patih lebih malas lagi daripada dia, tuanku." Tuanku pun bertanya kepadanya, "Sampai mana pula tahap malas tuan hamba?" Maka jawabnya, "Kalau patih makan pun sampai ada orang tolong kunyakan." Maka raja pun terdiam seketika. Tanpa disangka-sangka, datang seorang budak lelaki kepadanya sambil berkata, "Patih adalah paling malas, tuanku." Raja pun bertanya, "Bagaimana pula tahap kemalasan kamu si budak?" Budak itu pun menjawab, "Nak cerita pun malas. Kalau satu mampu, kalau lebih satu." Sidang tertarik kami tengah malam semalam dihangatkan dengan pengakuan seorang rakan. "Aku dah kali-kali cuba gitar isteri aku. Aku ni ada friend, tapi dia tak tahu. Dia buat dia je.
Macam tu. Betul ke dia buat macam tak tahu? Kalau betul, betul apa yang hang pakai? Boleh hang tunang hadiah kat kami? Sambut seorang rakan dengan nada yang sangat teruja. Kawan yang pertama itu berkata, soal aku sayang perempuan lain ni, tiap-tiap hari aku bagi tahu dia. Tiap kali SMS, dia akan beritahu aku, I love you. Aku pun balas I love you too. Aku tak tulis tu, tapi sengaja tulis dua supaya dia faham yang aku sudah pun menduakan dia. Tapi itulah yang aku heran, dia boleh buat tak tahu, sedangkan aku sudah pun berterus terang. Selain dia, ada lagi perempuan yang aku sayang. Kami semua lantai ketawa mendengar pengakuan rakan saya itu. Saya sendiri tidak tahu nak kata apa, melainkan hanya ketawa. Saya kurang pasti sama ada rakan saya itu cuba berhelah dengan istrinya ataupun berterus terang dengan istrinya. Dan lagi, kami turut menyangka dia berkata benar apabila memberitahu istrinya dia tidak kisah atau buat tidak tahu dengan apa yang dia beritahu. Hang jangan dok shot sendiri lah bro. Kalau hang betul-betul berani, hang cakap terus terang dengan hang. Aku nak tengok, kata saya, sengaja mencabar. Apa yang dikisahkan oleh rakan saya itu adalah helah berbahasa semata-mata. Helah berbahasa tidak ada kena-mengena dengan soal berani ataupun sikap jujur dan mahu berterus terang. Helah berbahasa bagaimanapun tidak boleh dianggap sebagai bohong. Apa yang penting ialah bagi pihak yang menerima mesej itu, sama ada dapat atau tidak menangkap apa yang mahu disampaikan. Setelah reda sedikit ketawa kami mendengar cerita rakan itu, seorang lagi rakan pula ambil alih sidang dengan cerita yang berlaku antara dia dan istrinya. Menurut kawan yang kedua itu, pada suatu petang, tak kala dia dan istrinya duduk menghadap cawan teh dan pisang goreng, datang mood dia nak bergurau kasar dengan istrinya. Maka dia pun berkata, orang lelaki kalau hanya ada satu isteri, sebenarnya masih dah cukup syarat. Tak cukup syarat? Asal lah, tanya si isteri terpinga-pinga. Dari pancingnya sudah mengena, kawan saya itu menyambung, memanglah tak cukup syarat. Nama pun isteri mesti kan 3. Kalau iswan baru 1. Itu masih tak cukup, hanya isteri baru cukup. Lebih hujungnya itu masih boleh dilanjutkan untuk menyampaikan maksudnya yang sebenar. Kerana apa yang saya tahu, dia sememangnya berhajat, malah sudah ada calon pun yang menunggu-nunggu. Kawan saya itu tidak dapat menahan ketawa kerana bahasa dirinya sudah memang menang dalam pusingan yang pertama itu. Namun dia tidak sedar istrinya itu sebenarnya jauh lebih bijak. Okey, abang tahu bahasa Inggeris kan? Dalam grammar, kata bahasa Inggeris ada singular ataupun tunggal, ada plural lebih daripada satu. Kalau singular macam mana abang? Apa beza singular dengan plural? Maka dijawab oleh si suami dengan penuh yakin, kalau singular tak ada S, kalau plural ada S. Okey, pandai pun abang ingatkan abang ni dah lupa. Maka tersengih-sengih si suami, sebagaimana yang diakuinya kepada kami mendengar pujian itu. Maka berkata pula si isteri, sekarang abang ada berapa isteri? 1, jawab si suami. Abang mampu atau tidak? Soal si isteri. Mampu apa? Sarawak? Tentulah mampu. Ada awak rasa tak cukup apa-apa lagi? Jawab si isteri pula, tidaklah, saya tanya abang mampu atau tidak. Maknanya abang mampu lah ya? Ya, abang mampu. Okey, sekarang isteri abang ada berapa? Tanya istrinya lagi. Tanya lagi. 1 lah, jawab si suami. Okey, 1. Mampu tidak? Ada S kan?
Kalau lebih daripada satu, alamak, mampus. Panggilan sayang untuk si isteri. Kamal diundang kawannya makan malam. Nizal, si tuan rumah, memanggil istrinya dengan kata-kata sayang, manis, cintaku, sayangku, kasihku, dan seumpamanya. Kamal memandang Rizal dan berkata, romantis sekali. Setelah berpuluh tahun menikah, kau tetap memanggil istrimu dengan kata-kata itu. Rizal mengangkat bahu dan berbisik, sebenarnya aku dah lupa namanya sejak 3 tahun lalu. Sudu, di sebuah klinik yang terletak berhampiran sebuah kampung. Doktor, awak nampak tak sihat. Pak Bandir pun jawab, pening kepala, sakit dada, doktor. Doktor pun berkata, suhu badan awak tinggi. Ambil ubat ni, makan 2 sudu 3 kali sehari. Terima kasih, doktor. Seminggu kemudian, doktor, kamu lagi. Apa pula masalah awak? Pak Pani menjawab, pening kepala, sakit dada hilang dah, tapi sakit perut pula. Doktor, ubat saya bagi hari itu dah habis makan. Baik ke? Pak Pani pun menjawab, saya makan habis dah ubat tu, doktor. Tak ada masalah. Cuma sudu, doktor. Kenapa dengan sudu? Keras sikit, doktor. Seorang motivator berkata, tahun-tahun terbaik dalam hidupku ku habiskan bersama seorang wanita yang bukanlah isteriku. Hadirin terkejut dan terpaku. Ia kemudian menambah, ia adalah ibuku. Hadirin kemudian bertepuk tangan dengan gemuruh dan tertawa. Mamat yang baru saja mengikuti seminar tersebut kemudian mencuba hal ini di rumah. Setelah makan malam, ia berkata dengan lantang di depan isterinya di dapur, aku menghabiskan tahun-tahun terbaik hidupku bersama seorang wanita yang bukan isteriku. Ia berhenti sejenak memejamkan matanya, cuma mengingati kalimat terakhir sang motivator. Ketika Mamat membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur hospital. Baru saja mendapatkan rawatan akibat siraman air panas. Cuti semester bagi murid-murid sekolah bagi sebuah sekolah yang berada di luar bandar telah tamat tempohnya. Sekumpulan murid-murid pintar dari kelas 3 ceria dengan cerianya memulakan kelas pertama dengan Cikgu Ferry. Seperti kebiasaan pada awal kelas, cikgu ingin menyematkan semangat belajar dalam diri pelajar dengan bertanyakan cita-cita mereka. Satu persatu pelajar dengan bersemangat menjawab, Farid, saya ingin menjadi doktor, cikgu. Bagus, nanti cikgu boleh dapatkan rawatan percuma. Saya ingin menjadi petani moden, kata Ikhwan. Lagi bagus, nanti hantarkan bekalan sayur percuma ke rumah cikgu. Cikgu, sahut seorang murid bernama Syaril dari meja yang belakang. Ini saya. Syaril kata, cita-cita diorang tak mencabarlah, cikgu. Cita-cita saya ni akan pecahkan rekod dunia. Saya ingin menjadi orang pertama menjejaki kaki ke planet matahari. Semua murid-murid bertepuk tangan dan bersorak. Cikgu Ferry menjawab, saya rasa cita-cita awak tu akan menyebabkan awak mendapat menetapkan tarikh mati awak lah. Kan planet matahari tu panas, tebakanlah kaki awak tu. Tengok macam petani lah, panas kan, tapi ni jaraknya masih jauh. Semua pelajar tengok Syaril. Syaril menjawab, alah cikgu ni, cikgu,
Ingat saya ini bodoh sangat. Saya tahulah matahari itu panas, tapi saya bercadang nak pergi malam. Malam bukan sejuk. Malam semalam sejuk je. Semua murid bertepuk tangan dan bersorak.